Baik, sekarang saya sedang berada di jeti nelayan Pulau Redang. Seberang sana adalah jeti pelancong yang feri besar naik dan turunkan penumpang. Di belakang saya ni adalah jeti nelayan. Dia ada dua jeti kat sini. Satu jeti untuk pelancongan dan satu lagi jeti untuk nelayan. Jadi di ujung sana adalah pangkalan dia. Pangkalan nelayan ni masih dalam renovation. Kebanyakan nelayan di sini ini lesen A. B ada juga sebuah dua. Dan kalau kita tengok dalam air di kawasan pangkalan ni masih kaya dengan ikan dan juga ada coral. Dan mana coral ni banyak di kawasan kepulauan. Di tepi pantai ni pun dah ada coral. Lepas tu ada brain coral. Kita zoom sikit. Dipanggil brain coral kerana rupa dia seperti otak manusia. Yang di depan tu adalah table coral. Dipanggil table kerana permukaan atasnya yang rata. Baik, daripada pangkalan tadi, jom kita sama-sama ke hujung batu sana. Sekarang kalau kita tengok keadaan air tengah surut ni. Surut yang agak besar lah. Ada pelbagai ratusan spesies. Dan ada bunyi tap-tap-tap daripada spesies-spesies yang bernafas di sini. Bernafas dalam lumpur. Jarang kita boleh alami surut macam ni kat pantai biasa. Tapi di sini adalah bekas koral yang banyak hidup di celah-celah batu ni adalah ketam, siput dan pelbagai lagi cengkerang, jenis cengkerang. Anak-anak ikan pun ada ni. Ikan belacak, ikan buntal. Di Pulau Redang ni, kalau kita tengok di sini, nampak tiang kayu, bekas peninggalan tiang kayu, tandas, mangkuk tandas, semin-semin, tapak-tapak semin. Ini merupakan adalah kawasan bekas kampung lama, perkampungan lama Pulau Redang. Ini adalah beberapa gambar kampung lama Pulau Redang sekitar tahun 80-an. Jadi penduduk Pulau Redang zaman dahulu dia berkampung di dalam air macam bajau laut lah. Jadi selepas pembukaan kampung Pulau Redang di tengah pulau sana, lebih kurang 3 km daripada pantai ni, jadi kampung ni semua dipindahkan ke darat lah. Jadi kalau kita tengok sini masih ada pelapik rumah, tiang-tiang kayu, macam perigi pun ada, kerek mangkuk tandas ada. Ni kalau tengok sini, ini adalah pelapik semin, tapi yang di atas tu adalah kayu. Yang tu tandas, pacang-pacang tu semua kayu. Bekas tiang kayu yang dipacak di dalam air. Dan rumah tu tinggi lah. Okay. Melepasi, walaupun pasang besar berlaku, air tak sampai ke lantai rumah. Kita tengok di sini, penduduk di sini masih menggunakan air bukit. Ini ada bukit dan ada mata air yang lalu daripada atas bukit. Jadi penduduk di sini akan menyambung paip di tempat kawasan tadahan air. Ia akan membuat sedikit empangan kecil untuk menakung mata air yang mengalir. Di sini tak ada bil air. Di sini saya menemui mata air yang mengalir dari bukit ke laut. Inilah mini empangan yang dibina oleh orang kampung dahulu untuk menadah air. Dia buat dinding daripada semin dicampur dengan batu. Dia takung sikit air yang mengalir tu sehingga menjadi sebuah telaga. Jadi dia akan salurkan air itu daripada sini sampai ke kediaman mereka. Di sini juga saya menemui satu lopak air. Banyak ikan belacak. Sea urchin pun ada. Itu landak laut Dalam lopak yang sebesar ini pun ada landak laut. Ikan muda, anak ikan muda, ikan biasa. Di sini juga banyak lubang-lubang yang dibuat oleh orang zaman dahulu untuk mengikat sesuatu. Jadi buat lubang, satu atas satu bawah. Jadi dia ikat bot nelayan ataupun ikat dengan menggunakan lubang-lubang yang dipahat pada batu ni. Sana pun banyak lagi batu-batu yang berlubang. Okey, ini merupakan lantai bilik air. Zaman dulu dah ada semin. Semin dia nampak kukuh lah. Dan yang bulat tu adalah kolah. Zaman dulu belum ada plastik. Jadi dia buat juga kolah untuk menakung air bersih
air tawar daripada semin. Tengok batu-batu yang digunakan adalah batu yang kasar dan dicantum dengan semin. Batu kerikil. Tengok situ tandas juga dibuat dengan batu, mangkuk tandas, dan juga macam ada batu giling tu. Macam batu giling, batu penghancur bahan masakan. Masih ada sampai ke ini. Keadaan mangkuk tandas yang masih elok, yang dibuat daripada semen. Masih elok lagi. Di sini ada bekas binaan lama, tiang ataupun ada pelantar kat sini dulu. Jadi kalau kita tengok semen yang digunakan di sini macam semen biasa, dicampur dengan pasir. Tapi zaman dahulu tak ada bata lagi. Bata kalau ada pun tak sampai ke pulau ni lah. Jadi mereka menggunakan batu-batu yang ada di pulau ni, bulat, bentuk bulat, batu kerikil, apa saja yang boleh digunakan untuk menggantikan bata yang kita gunakan pada hari ini. Kita tengok sini, batu besar pun ada sebagai penguat struktur semen, konkrit. Besi pun tak ada. Yang ada hanya batu-batu besar yang digunakan untuk menguatkan struktur semen yang ada. Kita tengok sini. Itu dia. Okey. Ini teknologi zaman dahulu lah. Ini teknologi zaman dahulu Di hujung sini masih ada pantai lah. Kalau kita terus ke sana, kawasan berbatu dan tiada pantai langsung. Ada sisa pukat di atas bukit tu. Dan di sini sikit pantai yang terakhir daripada jeti nelayan tadi. Di sini banyak sisa-sisa tali, pukat, bubu, dan banyak sisa bekas-bekas sisa nelayan, hasil ataupun alat-alat yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan hanyut sampai ke pantai ni. Dan inilah pemandangan senja yang indah Pulau Redang. Pemandangan dari hujung bekas kampung nelayan, lengkap dengan pantai, bukit dan langit yang sangat indah. Subhanallah. Air dah mula pasang. Jadi elok kita beredar sebelum tiada jalan balik nanti. Sekarang dah hujan. Kalau kita tengok gelap tu. Okey, hujan lebat dijangka akan turun. Jadi kita cepat-cepat balik. Jom. Jadi inilah rupa kampung, bekas kampung nelayan penduduk Pulau Redang satu ketika dahulu. Di sini saya menemui satu kumpulan bubu yang telah tidak digunakan. Macam bubu ketam pun ada. Dia punya kaedah pembuatan dia macam bito pun ada. Keadaan masih elok tapi dah reput sebab dia gunakan kayu untuk membuat kerangka dan juga pukat.